A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati dan kasih para imam, para bilal, tuan pengungsi, timbalan pengungsi EJK Surau yang hadir pada malam ini, ashabu fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya, kerana Allah masih lagi memberikan rasa sifat kehendak dan juga kemahuan untuk sama-sama kita langkah demi langkah datang ke rumah Allah ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah. Jadi ibadah solat maghrib berjemaah, kita bertahlil, bertahmid, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan connection direct wifi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pun solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, satu lagi sifat yang sewajibnya, yang sewajarnya juga kita kena syukur, bila Allah masih lagi menitikkan dalam hati nurani kita ini sifat istiqamahnya kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah, ya. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah, saya doakan semuanya jemaah-jemaah di sini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, hingga dipeningkatkan segala amal ibadat kita. Yang pasti kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pasti lagi bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana yang Allah ujikan dengan kesakitan, kita doakan mereka diberikan kesembuhan yang segera. Mana-mana yang Allah ujikan kita dengan keresahan dan juga dengan ketidaktentraman, kita doakan mereka ini diberikan ke hati yang tenang, ya. Dan juga mana-mana yang Allah uji kita ini dengan kemiskinan, kita doakan mereka ini diberikan kecukupan rezeki bagi mereka, insya-Allah. Alhamdulillah, saya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kembali dalam pengajian berkitab kitab Halal wal Haram fi Islam karangan almarhum Dr. Yusuf Al-Qadawi ini,
kita masuk muka surat 71 tu 71 membincangkan tentang haiwan, binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita bincangkan tentang mengapa Allah mengharamkan babi, mengapa Allah mengharamkan darah, mengapa Allah mengharamkan bangkai, sebagaimana ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmu khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Apa yang disembelih yang tidak disebutkan dengan nama Allah, itu yang keempat, keempat. Baik, berkata tuan kita, perkara keempat dari jenis yang diharamkan ialah apa yang disembelih bukan kerana Allah, binatang yang disembelih dan yang tidak ditujukan bukan dengan nama Allah, seperti yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan untuk patung-patung berhala, maka inilah yang disebut sebagai benda yang haram bagi orang Islam yang nak makan. Nak tak nak, mahu tak mahu kena sebut lillahi ta'ala. Kan tarifan sembelih yang telah kita bincangkan sebelum ini dah satu perbuatan menyembelih haiwan yang diharuskan makan, ya, yang memutuskan halkum urat mariknya, termasuk jugalah 2 urat darah wadajain, ya. Bagi pandangan mazhab Syafi'i, wadajain ini sunat, tapi bagi pandangan Jakim kita katakan bahawa untuk nak mengelakkan khilaf bagi pandangan mazhab ini, maka diwajibkan semua putus keempat-empatnya menggunakan pisau yang tajam. Orang Islam yang sembelih akhirnya lillahi ta'ala. Bermakna dalam hal ini, dalam bab sembelih tak boleh kita nak gabungkan dengan yang lain, sebab dia adalah satu ibadah yang direct kepada Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan nyawa. Maka yang melibatkan nyawa ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diambil nyawa haiwan tersebut. Walaupun kita yang sembelih, tukang sembelih yang sembelih, tapi tukang sembelih bukan tugasnya itu nak memastikan ianya adalah mati. Dik kerana dia, bukan. Dik kerana Allah Ta'ala. Sebab itu tidak sah sembelihan kalau digabungkan. Hatta digabungkan Muhammad lillahi ta'ala, digabungkan Allah dengan Nabi Muhammad juga tidak sah. Sebab ia adalah perbuatan mengambil nyawanya itu, ya? Sebab apa juga makhluk yang bernyawa ini yang menentukan hidup mati itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada tukang sembelih dia tak boleh kata ini sebab aku kepandaian aku, kepakaran aku, yang tu tak boleh, ya. Cuma dalam hal ini dia berbeza. Mungkin saya sembelih lambat mati, tu imam sembelih cepat sikit mati, kita ambil lah 10 ekor kambing, tuan-tuan. Sini minat kambing mereka. Ambillah 10 ekor kambing, kita ambil yang sama saiz, yang sama warnanya, yang sama jantinanya, ambil semua umurnya sama. Kemudian kita ambil pula tukang sembelih, semuanya juga umurnya sama pula ke tukang sembelih. Pisau menggunakan pisau yang sama jenis, sama panjang, ya. Kemudian saya kata okey, 1, 2, 3 sembelih, semua serentak sekali sembelih. Adakah kambing itu tadi akan mati dalam tempoh yang sama? Tidak. Ada tak yang sembelih putus halkum urat marik tak mati? Ada tak? Ada. Setiap kali musim korban ada kes tu, tuan-tuan, ya. So kalau lah begitu, bagaimana kita nak buat? Ya. Kalau dah putus halkum urat mariknya, wadajainya, dibiarkan begitu. Yang menentukan mati atau juga tidak mati itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk pergi jolok lagi sebagainya dalam video tu kan. Dia jolok lagi, dah habis dah pun, tuan-tuan, habis dah. Ya, sebab yang mengambil nyawa itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru illah semua ini adalah untuk mendekatkan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dalam hal ini hikmah, kalau kita lihat Syekh Al-Maraghi menyebutkan hikmah
haramnya sembelihan seperti ini, yakni dia sembelih yang tidak diniatkan dengan Allah ini. Dia sembelih untuk Lata wa Uzza, ataupun juga disembelih macam juga disembelih kambing untuk nak masuk tempat-tempat kilang sebagainya. Ada dia orang buat pemujaan. Sembelih dia panggil orang Islam sembelih. Orang Islam datang, sembelih kambing itu darahnya itu diambil untuk dia nak tabur dalam kilang juga rumahnya. Ya, sebab itu adalah pemujaan bagi orang bukan Islam ni. Maka walaupun kita lihat yang Islam ni, orang Islam yang duk pergi sembelih tapi niatnya itu untuk pemujaan, maka dalam hal ini dia tak boleh juga dimakan oleh orang Islam. Tak boleh, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya dalam hal ini kata Syekh Al-Madawi, hikmah haramnya sembelihan itu seperti ini kerana ia termasuk dalam perbuatan ibadah yang dilakukan selain daripada Allah. Oleh itu dengan memakan sembelihan ini berarti menyatakan sikap persetujuan juga turut sama menyebarluaskan tradisi mereka. Maknanya kalau kita makan sembelihan yang dibuat untuk pemujaan, kan kita lihat selain daripada orang Islam, dia sembelih haiwan itu untuk tujuan pemujaan untuk sembah. Saya ingat macam juga nak menuai padi dulu kan, ada orang yang duk sembelih ayam, kadang duk sembelih lembu, duk nak sembelih kambing untuk nak menuai. Juga yang duk main pantai. Jadi kalau kita dia sembelih untuk tujuan-tujuan yang lain, orang Islam tak boleh. Kata Syekh Al-Marawi, kalau kita makan juga soal kita bersetuju apa yang dibuat oleh orang bukan Islam, ya? Hatta orang Kristian sekalipun. Ada 2 hari lepas ada sahabat dia minta saya komen sikit apabila seorang ustaz jugalah di Malaysia ini yang duk sebut bahawa boleh makan sembelihan orang Kristian, ya? Kerana orang Kristian bagi mereka ini masih lagi ahli kitab. Memang dalam Al-Quran sembelihan ahli kitab itu harus dimakan. Yang menjadi perbahasan siapakah ahli kitab ini, maka dikatakan orang Kristian, sembelihan orang Kristian itu boleh dimakan berasaskan kepada 3 mazhab, Maliki, Hanafi hingga Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Maka dia kata pandangan mazhab Syafi'i ini salah. Dia pula kata pandangan mazhab Syafi'i ini salah. Siapalah kita kan nak sebut pandangan mazhab Syafi'i ini salah, ya? Maka dia forwardkan juga pandangan yang diberikan oleh Ustaz Abu Samad yang kata bahawa dia pegang kepada pandangan mazhab Syafi'i, tak boleh sembelihan Kristian ini. Dan itu juga yang difatwakan di Malaysia ini, yang dipegang oleh pihak JAKIM sekalipun. Kita tak boleh terima sembelihan yang disembelih oleh yang agama Kristian ini, ya? Sebab dia adalah bukan agama Islam, maka tak boleh. Bagi pandangan yang disebutkan ini dia kata boleh. So dalam hal ini tuan-tuan, kita sebagai orang awam ini, maka yang paling penting kena ikut apa yang telah disebut oleh pihak yang berautoriti, Jabatan Agama Islam, JAKIM juga fatwa. Maka apa yang difatwakan itulah yang diikutkan, ya? Macam juga isu tentang nak derma rahim, ya? Ialah kadang-kadang Allah uji seseorang itu lahir sempurna tapi tanpa rahim. Maknanya dia nak tambah zuriat, nak keluarkan zuriat, itu tak boleh sebab rahim tak ada, kan? Maka ada orang yang Allah kurniakan juga rezeki dia ni subur, rahim itu amat subur. 15 tahun kahwin, 15 orang anak, setiap tahun seorang. Tak sempat nak tukar jersey isteri kita ni, pakai jersey tu menjang. Dah subur. 15 tahun 15 orang, 11 orang lelaki main bola, 11 orang, kan? Jadi baru 15 tahun, baru katakanlah kahwin umur 20 tahun. Kalau 15 tahun baru umur 35 tahun, ada 5 tahun lagi, boleh lagi bersalin. Maka dia dah tak nak dah. Jadi rahim itu boleh dimanfaatkan. Jadi dia boleh tak boleh nak derma kepada orang yang sakit ini,
Buat masa sekarang, fatwa yang ada masih lagi kita pegang fatwa yang telah dibuat pada tahun 2014 yang dibuat kajian oleh UMC Melaya itu, maka hukumnya haram untuk orang Islam ni nak menderma rahim itu buat masa sekarang lah. Sebab tu sekarang ni sejak sebulan 2 ini dibincangkan, mungkin di review semula, sebab ianya adalah memerlukan kepada keberkadaan begitu ya? Sebab adanya kepentingan ramai orang yang tak ada rahim tapi nak beranak, rahim tak ada, kecuali dia memang buang rahim daripada awal lah, yang tu lain cerita ya. Macam juga orang yang nak menderma kemaluan, boleh tak? Kan golongan-golongan yang pondan dulu kan laki, tapi oleh kerana nak sangat jadi perempuan, pergi Thailand buang terus angry bird dia. Tak ada kemurahan insaf dia. Nak beli, boleh tak beli? Kemudian nak cari siapa yang sanggup derma. Dia imam nak. So dalam hal ini tak boleh kita nak menderma benda-benda yang mendatangkan perkara yang boleh menyebabkan sebab bila kalau kita lihat perbincangan fuqaha, termasuk juga kalau nak derma 3 bulan takut masih lagi adanya sperma atau juga ovum dalam kemaluannya, itu banyak lagi lah. So dalam hal ini lebih baik kaedah zara'i sekat, jangan duk buat begitu ya. Baik, justru illah itu juga sebab pengharaman di sini ialah illah agama semata kerana Allah, sebab agama melarang. Tak boleh tuan-tuan. Yang mana agama kata tak boleh, jangan duk buat lah. Jangan kita duk reda kepada benda-benda yang jelas mufti duk kata haram, kita pula sokong yang kata tak betul mufti. Kalau mufti kata konsert itu haram, jangan duk pergi. Kita ni kena beritahu kepada anak-anak kita, sesiapa juga pun, jangan orang Islam yang duk pergi konsert-konsert yang ada kaitan dengan benda-benda yang haram. Bukan kerana salah konsertnya itu, konten yang ada dah tahu dah dia ni menyokong siapa, jangan duk pergi ya. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, kita bab agama ni nak ikut siapa? Nak ikut mufti ke nak ikut artis? Kena ikutlah sebut samaha Datuk Mufti yang jelaskan, jangan dok pergi dia dah tegur dah sebagainya, jangan ya. Tu pun ramai yang juga yang nak pergi dah. Mufti juga kata haram, pergi ramai juga sebab nak ambil berkat. Hak yang baru ni kan, Fadil Al-Kupli yang duk datang 80,000 orang ambil berkat mereka. Tuan-tuan, kita ni yang tak pergi macam mana? Adakah setuju dengan orang yang pergi? Jangan ada keredaan dalam hati kita ni benda-benda yang maksiat. Kalau kata kita reda juga, maka cek balik iman yang ada dalam hati kita ni. Jika kita reda apa juga pun yang ke arah yang maksiat, jangan reda, itulah selemah-lemah iman kita. Jangan ada benda-benda yang menyebabkan benda yang maksiat ini kita reda Termasuk juga orang duk berforwardkan juga seorang artis, pelakon, nama dia Muslim, orang Islam. Tak tahu tu dia duk berlakon dalam drama Melayu dah. Dia duk petang-petang duk senam kot, tapi berpakaian itu semua melekat pada tubuh ni. Dalam melekat, perempuan kan, lelaki tak kira tak, perempuan ni yang pakai singlet betul, dah lah yang duk goyang-goyang, duk pegang anjing pula, anak anjing. Ni orang Islam dah. Ramai pula yang duk like. Tu yang heran, ramai pula yang duk like, yang comelnya, tak tahu comel anjing comel ke tuannya comel, wallahualam dah. Yang duk like, yang duk komen juga ramai dah. Duk like macam suruh larai ni, duk tengok macam cam, wallahualam dah ya. Tapi yang duk ceramah agama ni tak ramai orang like tuan-tuan. Mana orang ke arah benda-benda yang mungkar begini, jika juga kita like, kita sokong benda yang maksiat jelas ini tuan-tuan, kita juga akan dapat pahalanya. Apatah lagi ianya itu berlaku ketika bila Rejab ini tuan-tuan. Kata tafsir Imam bin Mukathir,
dalam bab bila datangnya 4 bulan haram tu kan. Siapa yang melakukan kebaikan ketika bulan Rajab ini, pahalanya itu akan digandakan, lebih besar pahalanya jika dia buat benda yang sama di bulan-bulan yang lain. Jika dia buat maksiat ketika bulan Rajab itu, dosanya lebih besar lagi daripada dosa-dosa yang dibuat pada bulan-bulan yang lain. Walaupun bagi pandangan kita dosa itu kecil, tuan-tuan, sebenarnya yang kecil ni yang bahaya ni. Besar kita tahu besar. Macam ingat bukit besar, kita tak pergi langgar dah. Tak langgar. Yang menyebabkan kita terjatuhnya itu sebab apa, tuan-tuan? Tu akar yang kecil-kecil tu, yang batu yang kecil-kecil, yang lopak air yang kecil-kecil, itu yang menyebabkan kita terjatuh. Maka yang paling bahaya yang dosa yang kecil-kecil ni. Yang bukit yang besar tu kita dah tahu dah, tak buat. Jadi dalam hal ini walaupun ianya kecil, nak kena pastikan juga, tuan-tuan. Sebab dia ada kaitan dengan akidah. Sama juga dalam bab sembelihan ini, dia ada kaitan dengan akidah. Sebab nak menjaga akidah. Walaupun bab sembelih, dia ada kaitan dengan akidah sebab bangkai. Sebab akhirnya dia akan, bila kita makan bangkai ini, benda yang haram, dia akan pergi kepada hati manusia. Hati ini kalau dah makan benda yang haram ini, kata ulama, Nabi juga sebut, hati itu akan mati. Apa juga kebenaran yang kita nak berikan kepada orang yang hati ni mati ini, memang tak boleh. Seperti yang pernah saya sebutkan, hati ini ibarat kata sebagai akar kepada pokok. Kalau pokok itu akar mati, siramlah, tuan-tuan, dia tak akan tumbuh dah sebab akar mati. Apa yang perlu dibuat? Cabut lah, tuan-tuan, sebab akar tu mati. So kita jangan sampai kata akar itu mati, hati kita itu mati. Kalau pokok tu akar mati, habis. Sebab tu orang kata lebih baik mati pucuk, ustaz, daripada mati akar. Mati pucuk, buang pucuk tu habis, boleh tumbuh lagi. Kalau mati akar, habis. So tuan-tuan, nak mati pucuk ke nak mati akar? Terima. Tu pun takut dah jawab. Ke mana pun, yang penting kali akar itu jangan bagi mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mencipta manusia dan ditundukkan segala yang ada di muka bumi ini kepada manusia, serta dijinakkan setengah binatang untuk kepentingannya, dengan membolehkan mencabut nyawanya untuk kemaslahatan dirinya dengan syarat disebutkan dengan nama Allah. Manusia ini Allah berikan akal dan juga nafsu. Allah anugerahkan al-malaikat hanya ada akal saja. Haiwan hanya ada nafsu saja. Jika manusia ni dia baik, dia lebih baik daripada malaikat, iman yazid, akan meningkat. Kalau dia jahat, lebih jahat daripada haiwan lagi, tuan-tuan. Sebab tu kita lihat sekarang ni, walaupun kita rasa takkan berlaku, tapi berlaku. Yang kes bunuh biasa dah sekarang tak? Yang berlakunya persundalan 6 orang Islam yang ditangkap kerana terlibat dalam penyundalan pelacur ni, orang Islam. Sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita makan ni, tuan-tuan. Menyebut nama Allah ketika penyembelihan itu membawa maksud dia melakukan seperti itu terhadap binatang yang dihidup juga keizinan daripada Allah. Hatta kalau kita tak sembelih sekalipun, contohnya sembelihan yang menggunakan mesin. Kalau kata kita pergi ke negara-negara macam US, ke China dan juga UK, diorang sembelihan ayam ni lebih kurang dalam 500,000 ekor sehari. Dia tak guna orang dah, guna orang tak ada makan. Maka apa yang mereka gunakan? Mereka gunakan mesin, disebut sebagai mechanical slaughtering, sembelihan yang menggunakan mesin. Ayam tu lalu dia akan mesin ni akan berpusing. Dia tak guna orang. Kalau orang, lillahi ta'ala setiap ekor. Ni kalau kata digunakan mesin pula macam mana? So kita punya pandangan, fatwa sebutkan kalau orang itu nak gunakan mesin, masa dia on switch tu,
mestilah orang Islam, dan juga dia juga kena sebut lillahi ta'ala, niat kerana lillahi ta'ala boleh, walaupun dia tak sembelih seekor-seekor sekalipun menggunakan mesin, tetapi lillahi ta'ala juga tak boleh disebutkan benda yang lain mesin tu, ya. Dia duduk on Swiss, ayam lalu dia dah sebut lillahi ta'ala, lalu dia pun tengok mana-mana yang belum putus, yang tak putus atau juga yang tidak ikut hukum syarak, dia kena buang. Jangan sembelih kali kedua. Sembelih yang kali kedua ini, kalaulah ayam itu telah mati dah, maka dianggap sebagai bangkai, maka tak boleh, ya. Jadi dalam hal ini semuanya disebut dengan nama Allah. Kata Syekh Qutb, ada pun binatang yang disembelih selain dengan nama Allah, maka binatang tersebut diharamkan makan kerana bertentangan dengan konsep keimanan. Jadi bagaimana kalau kata orang bukan Islam yang sembelih, memang tak sah lah. Cuma dalam hal ini kita pun juga sukar kalau kata dah terputus begitu, sembelih dah, maka sukar kita nak tahu sama ada tukang sembelih ni orang Islam ke orang bukan Islam. Setakat ini tidak ada lab, mana-mana lab dalam dunia ni dia boleh test, okey, daging ni hantar orang sembelih tu orang Islam ataupun tidak. Tak boleh. Belum ada lagi. Dah. Cuma dia boleh trace, hantar ke lab ini, dia putus halkum atau juga tidak, yang tu boleh berasas kepada darah yang sikit juga yang banyak keluar. Tapi kalau nak tahu sama ada Islam ke orang bukan Islam, sukar, memang tak boleh. Walaupun pada hakikatnya bila orang Islam sembelih ni disebut dengan nama Allah dan juga dia selawat, maka gelombang-gelombang itu boleh di trace, tetapi setakat ini belum lagi ada dibuktikan, ya. So sebab tu ada juga pandangan yang mengatakan kalau kita berada di luar negara, kalau kata negara itu negara Islam dan juga kita tak tahu sama ada sembelih ataupun tidak, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan negara Islam, jangan, ya. Sebab tu dalam fiqh musafir, antara kaedah yang juga disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadawi ini, kalau daging itu datang di sebuah negara bukan Islam, negara kafir ini, maka kena pastikan ianya adalah halal terlebih dahulu. Kalau datang sebuah negara Islam itu, kita yakinlah, ya. Macam juga kita masuk di restoran lah, tuan-tuan, ya. Restoran itu kalau orang Islam, ala kulli hal ambil lah, sebab keislamannya itu. Kalau kata restoran bukan Islam, kita nak kena pastikan mesti ada elemen-elemen halal di situ. Itu kaedah yang boleh kita nak gunakan, ya. Macam juga hari ini ke semalam Jakim duk keluarkan statement yang kata folic acid yang sekarang ni orang yang duk ambil, sebab dia boleh datang daripada sumber lemak. Lemak ni bila sebut lemak, dia banyaklah persoalan dia. Lemak haiwan, kalau lemak tumbuhan ala kulli hal okeylah, asalkan dianya tidak memudaratkan. Kalau lemak haiwan, dia akan juga tanya haiwan yang halal ke haiwan yang haram. Kalau yang haram, haramlah. Kalau lemak haiwan yang halal, wajib kena sembelih. Maka Jakim menasihati kita, carilah suplemen ini yang adanya logo halal. Sebab sekarang ni orang sukakan akan kecantikan, akan kesihatan, tapi dalam masa yang sama kena pasti juga apa yang kita makan itu, yang kita ambil itu tidak memudaratkan. Macam juga isu tentang inilah energy stick kan, yang KKM keluarkan kenyataan, pastikan bahawa anak-anak kita ni berhati-hati, sebab yang sekarang ni dah masuk kepada sekolah-sekolah dah kan, yang idu tu, dia boleh menyebabkan ketagihan, boleh menyebabkan kerosakan, tagih yang tak selamat, ya. Sekarang ni dah sampai tahap begitu dah, tuan-tuan, dah. Jadi dalam hal ini sama-samalah kita lihat anak-anak kita yang kalau dia beli, sebab sekarang ni senang, tuan-tuan, boleh order je, ya. Jumpa dengan ustazah
Lazada, Ustaz Shopee sebagainya, order saja boleh dapat. Sedangkan bila dia hidu itu boleh menyebabkan kemudaratan. Benda yang mudarat ni termasuk dalam benda yang haram. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Sama juga semalam majlis ulama juga fatwa yang dikeluarkan oleh majlis ulama Islam, majlis agama Islam Singapura, MUIS, tentang daging kultur tu. Setakat ni di Malaysia belum ada lagi meat culture ni, juga daging kultur, tapi di Singapura telah pun ada. Singapura ni memang banyak jugalah, sebab dia ada link juga di Israel pun ada, di US pun ada. Maka daging kultur ini ianya halal ataupun tidak bagi orang Islam yang nak makan, ya. Maka pandangan yang diberikan oleh Singapura, dia akan bergantung kepada tiga benda, tiga jenis ini. Satu, stem cell yang diambil ini datang daripada sumber mana. Kalau diambil daripada sumber haiwan yang tidak disembelih, maka tetap hukumnya adalah haram. Baik, katakan dia ambil stem cell daripada haiwan yang disembelih, maka stem cell ini diambil bukan hanya dihidup dengan sel itu saja, dia juga adanya bahan-bahan tambah yang lain, ya. Termasuk jugalah dia nak growthkan, dia nak membiakkan sel ini, dia gunakan makmal juga adanya agar yang dia nak berikan makan kepada sel ini, belaknya, darahnya juga dari sumber yang halal ke sumber yang haram, maka proses ini juga dilihat. Maka bahan-bahan ramuan yang digunakan yang di samping sel itu juga harus dipastikan halal. Baik, katakan halal, dua halal, yang sel tadi yang diambil daripada sumber yang halal, yang kedua ramuan juga halal, yang ketiga ni diselamat ataupun tidak. Sebab tak semestinya yang halal itu selamat. Kalau kata yang selamat ini semua orang boleh makan, selamat, ya. Kalau yang haram ini orang Islam tak boleh makan, orang bukan Islam boleh makan. Kalau halalan tayyiban, semua orang boleh makan, Islam ke orang bukan Islam, ya? Sebab tu di antara halal dengan selamat ini, orang lebih pilih selamat. Sebab bila selamat ini semua orang boleh makan mereka, Kalau kata haram, memang orang Islam tak boleh makan, walaupun ianya adalah selamat. Banyak benda yang haram ianya adalah selamat. Macam juga kita lihat bahawa ambil daripada sumber-sumber haiwan, contohnya gelatin atau juga cheese, yeast sebagainya, ambil daripada sumber haiwan yang bangkai, tapi selamat tuan-tuan, sikit ambil, ya, tapi tetap hukumnya najis, tak boleh, ya. Tetapi jika dia menyebut selain dari nama Allah, ketika menyembelih binatang itu, maka samalah seperti dia membatalkan keizinan, dan wajarlah untuk diharamkan memakan binatang yang disembelihnya dengan cara yang sedemikian, ya. Maka itu jelas. Cumanya tuan-tuan, agak sukar kita nak tahu proses ambilannya itu. Sebab apa juga yang kita makan, apa juga yang kita gunakan. Contohnya dia berada dalam shampoo, dia berada dalam lotion. Saya ambil contoh glycerin contohnya, dia boleh datang daripada sumber lemak haiwan. Kalau lemak haiwan itu biasanya daripada lemak lembu, ya. Talur ini diambil daripada lemak lembu, tapi lembu itu sembelih ke tak, kita pun tak tahu. Macam juga isu tentang talur yang digunakan dalam duit kita ni, yang duit yang macam, kalau kertas duit dulu memang tak ada, yang dia buat macam poli tu kan. Duit itu dibuat daripada lemak. Kalau lemak itu datang daripada lemak yang haiwan yang haram, maka hakikatnya itu dia adalah benda yang diharamkan. Tu yang bila Australia, US, dia declare duit itu buat daripada lemak, ya. Dan kita dulu pernah juga bincangkan isu itu, tetapi oleh kerana dianggap sebagai umul balwa, benda yang beyond our control, kita dah memang tak boleh nak kawal dah, ya. Maka dianggap sebagai ianya lah diharuskan, walaupun adanya sikit, ya. Sebab tu bila orang kata ini tak boleh ustaz, adanya talur, adanya lemak,
maka dia adalah najis duit ni. Maka saya pun pergi masjid tak bawa duit sebab takut tak sah solat. Maka semua orang tak bawa duit. Betul tak? Bawa duit semua. Tapi sekarang dah ada online. Maka dalam hal ini kita sukar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, innal halal bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahu umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, tetapi di antara yang halal yang haram itu banyak perkara yang disebut sebagai benda yang syubhah, yang was-was. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai orang yang tidak mengetahuinya. Kalau nak tahu, Allah sebutkan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah, rujuklah kepada orang yang ahli, yang tahu jika kita tak tahu ni. Jadi antaranya yang Jakim kata, carilah yang ada logo halal, senang cerita. Sebab proses dan juga impact of teknologi ni, kesan daripada teknologi ni kadang-kadang sukar untuk kita nak tahu sumber awalnya itu. Baik. Kemudian jenis bangkai. Bangkai juga ada dia punya jenis dia. Kesemua 4 jenis bangkai yang diharamkan sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi adalah seberingkasnya sahaja, manakala perinciannya pula disebutkan oleh ayat Al-Quran Karim dalam surah Al-Ma'idah, yang semuanya mempunyai 10 jenis. 10 jenis ini 4 campur dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 9 yang dianggap juga sebagai bangkai. Macam juga mayit memang bangkai lah, darah dan juga bangkai juga sebab diambil daripada sumber darah. Cuma kita taklah makan darah itu, tapi darah yang telah diproses, yang akhirnya dapat diberikan manfaat. So dalam hal ini orang Islam yang adanya kepakaran wajib kena berkecimpung dalam teknologi food industry. Wajib, dah sampai satu tahap wajib dah. Kita janganlah mengharapkan kepada orang pakai Islam, saintis non-Muslim saja yang dia buat kajian. Orang Islam juga kena terlibat sama. Sebab dia memerlukan kepada kepakaran orang Islam dengan ilmu yang ada, akhirnya ianya dapat dimanfaatkan kepada orang Islam sendiri. Maka dalam hal ini antara bangkai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-munkhaniqah, yakni binatang yang mati tercekik seperti lehernya terjerat tali pengikatnya sehingga binatang itu mati kerana tidak dapat bernafas. Pernah tak berlaku ni? Saya ingat tahun lepas kot. Korban kan? Korban tahun lepas. Masa tu saya duduk di Mekah lah. Orang pun duduk hantar gambar, video, minta komen sikit ustaz. Saya tengok tu memang dah pun jerut dah. Dah angkat begitu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak angkat jangan tinggi sangat. Bila tinggi sangat dia akan dah jerut. Pula tu imam pula tu kan sembelih ni lama, duk musing-musing, duk cari siapa nama korban ni, siapa nama korban. Nak kena ada 7 orang sebut nama seorang-seorang, nak akad lagi. Yang lembu ni dah memang mati dah. Sebab tu tukang sembelih bukan hanya dia tahu pandai menyembelih, juga kena mempercepatkan sembelihannya itu supaya tak terjerut, lidah dah terkeluar. Bila lidah terkeluar ni tuan-tuan, dia sebagai salah satu indikator, tanda-tanda haiwan tu mati. Lidah terkeluar, ada juga dia punya mata, pupil anak mata ni dah memang katah dah, itu juga tandanya. Termasuk jugalah movement, tak ada pergerakan. Yang tu haiwan itu, lembu tu saya tengok tak ada dah. 4,000 sekor. Sebab tu imam dan juga tukang sembelih wajib juga kena tahu benda-benda yang seperti ini supaya ianya tidak dianggap sebagai benda yang zalim. Akhirnya orang kata Islam ini agama yang zalim dan juga membazir, buang begitu je, tak nak. Wallahu a'lam. Itu bagaimana kita melihat binatang yang disembelih
yang tidak disebutkan dengan nama Allah, dan juga kita malam ini sempat untuk bincangkan tentang al-munkhaniqatu, tentang bangkai yang disebut sebagai al-munkhaniqah. Ini haiwan yang mati tercekik, ya, lehernya itu, maka dianggap sebagai bangkai juga yang tak tempat nak disembelih. Dah, wallahu a'lam. Boleh InsyaAllah. Ada apa soalan ke? Tak ada dah, sebab dah bunyi azan. Saya pun nak tunggu azan baru berhenti, baru nak offer soalan. Kalau tak nanti banyak soalan. Taktik belaka tak. Boleh je tuan-tuan, kalau ada apa juga WhatsApp kepada Tuan Imam. Mudah-mudahan yang mana yang saya berjawab saya akan jawab, saya yang tak bisa jawab saya minta Tuan Imam lah yang akan jawab nanti insya-Allah. Apa yang baik datang Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan sholihan mutakabbalan wa tijaratan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.